Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد نبيا ورسولا. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur, sebesar-besar syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, sekali lagi pada malam yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan, dapat bersama-sama kita berkumpul dan berhimpun, terutama di dalam surau Jumaat. Alhamdulillah, Abu Bakar As-Siddiq kita di Taman Senangin kita Lengging, alhamdulillah, yang mana keberadaan kita, hadirnya kita pada malam yang barakah ini, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat seperjuangan sekalian, tidak lain dan tidak bukan, iaitulah kedudukan kita berada pada sebahagian taman-taman syurga yang dijanjikan oleh baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita ucapkan jutaan berbanyak-banyak terima kasih, terutama kepada seluruh pimpinan ahli jawatan kuasa surau kita, terutama kepada pengurusi, timbalan pengurusi, SU bendahari, dan kepada semua carta organisasi surau kita. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Ta'ala berikan kebaikan fid dunia wal akhirah, dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang ni kita berada pada bulan yang pertama di dalam bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ada 4 bulan yang Allah Taala haramkan. Yang pertamanya untuk berperang, Allah Taala haramkan. Yang keduanya dalam tafsir Ibnu Katsir sebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sengaja menimbulkan untuk mengangkatkan senjata. Dan 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah bulan berapa? 11, 12, 1, 7. Tapi dalam bulan Islam lah. Kalau bulan 11, iaitulah bulan Zulqaidah. Masuk dalam kita Syawal, Zulqaidah. Sekarang ni lah habis dah Syawal kita, alhamdulillah, kan? Walaupun orang kata Syawal walaupun dah habis, Ustaz masih lagi dapat jemputan hari Sabtu ni, jamuan hari raya ni, tuan-tuan, kan? Kan? Tapi tak apalah, alhamdulillah. Nah, Ustaz kata dengan surau tu kalau boleh cover line lah sikit surau kat Kajang. Nah, Ustaz kata kalau boleh ubahlah jamuan Aidilfitri tu. Nak ubah apa Ustaz? Memang kita nak sambut raya lagi Ustaz. Biarlah walaupun lebih pun boleh tahan surau tu, tuan-tuan. Nah, Ustaz kata tukarlah majlis kesyukuran. Tak apalah Ustaz, ikut orang lah. Nah, walaupun kita kata baru saja kita menghabisi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau kira-kira lah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, habis dah sebulan kita tidak ketemu lah.
Seingat Ustaz di dalam bulan Ramadan. Seingat Ustaz, kuliah subuh kita bertemu. Nah, maknanya bulan Syawal tak ada dah, sebulan dah. Rasa macam baru lagi Ustaz. Nah, masuk pada sekarang bulan Zulqa'dah, 4 bulan. Ingat, 11, 12, 1, 3 bulan direct. 1 bulan ganjil. Apa bulan 7? Bulan tu? Bulan 7. Mana? 11, 12, 1 Zulqa'dah, lepas tu apa? Zulhijjah, lepas tu Muharram. Boleh je nak kira daripada Muharram 1 bulan 1 tu. Nah, boleh, tapi mudah-mudah nak ingat. Nah, 3 bulan direct, 11, 12, 1 bulan 7, iaitulah bulan Rejab. Nah, jadi alhamdulillah Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita sekali lagi. Dan pada malam yang barakah ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, Ustaz dah bagi tahu kepada pihak pengurusan surau kita, maknanya Ustaz nak tetapkan satu kitab. Tak apalah, untuk malam ni tak ada masalah. Nah, maknanya Ustaz bercadang kalau boleh, alhamdulillah lah, daripada kalangan kita ni alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hadirnya kita okey, cantik dah. Cuma kalau boleh, tak apalah, bukan nak suruh belajar, nak kena betul-betul, tak. Maknanya sekurang-kurangnya ada kitab. Kitab apa yang Ustaz nak ceritakan? Ustaz ada bagi cadangan. Antaranya perbahasan kalau biasa dalam tempoh ataupun dalam waktu ataupun dalam perkara yang terdekat dengan kita, Ustaz kata nak bawa perihal jamak dan qasar. Nah, solat jamak dan qasar, jamak takdim, jamak takhir. Nah, Ustaz bagi cadangan lagi nak bawa pada kitab masalah muafiq dan masbuk. Nah, tapi alhamdulillah kebiasaannya daripada kalangan masyarakat kita, bila Ustaz bagi saja satu kitab, 40 tanda akhir zaman yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut akan berlaku pada kita di akhir zaman. Jadi pihak pengurusan maklumkan Ustaz, untuk mula-mula ni kita ambil dulu lah Ustaz 40 tanda akhir zaman ni untuk kita muzakarah. Nah, manalah tahu besok ada rezeki lain-lain ke Ustaz, kita sambung balik ke, kita teruskan balik ke. Jadi insya-Allah bermula malam ni. Tapi tak apa, nanti Ustaz akan hantar satu gambar muka depan kitab tersebut. Kalau boleh lah tuan-tuan cuba belilah, tak mahal, rasa Ustaz RM10 je. Nah, Ustaz tengok dekat Shopee baru ni, Shopee lagi. Nah, Shopee je semua ada tuan-tuan. Nah, kalau tak silap Ustaz lah, lebih kurang kot 10 ke RM6 dah, lupa dah. Nah, 40 tanda akhir zaman. Kitab ni dikarang, dibuat, dicatatkan oleh almarhum Tuan Guru Syekh Fahmi Zamzam. Ulama besar di Nusantara kita rangkumkan. Jadi tak pergi lagi 40 tu pun. Nah, belum lagi mukaddimah saja lebih kurang 5, 6, 7 muka surat. 3 helai, 3 muka. Mukaddimah saja nak menyatakan perlu tak belajar tentang akhir zaman. Nah, bagaimana hari ni tuan-tuan tengok Nabi sebut kalian akan duduk pada satu akhir zaman, yang mana orang Islam, bukan orang mukmin, orang Islam akan ikut sejengkal demi sejengkal. Nah, jahrin wa jahrin, sejengkal demi sejengkal. Dah, wa bisyaron, sehasta demi sehasta. Nah, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sedepa demi sedepa, kalian akan ikut orang-orang Yahudi dan Nasara sehingga masuk dalam lubang biawak. Tak faham kalau zahir tu, jarang dengar tu. Nah, ikut mana pula Ustaz nak masuk dalam lubang biawak? Bukan. Nah, yang dikatakan oleh Rasulullah, ikut tu daripada segi apa? Perangai. Ikut tu daripada segi apa? Urus niaga. Ikut belaka. Nah, sejengkal demi sejengkal, benda tu manfaat ke tak manfaat, mudarat tak mudarat, asalkan trend, ikut. Nah, kalau kata nak berjoget, anak beranak dengan bapak-bapak pun berjoget, tak peduli. Nah, kalau ada trend, ikutlah, nak menari macam mana ke, nah, akan ikut sedikit demi sedikit, sehingga perbuatan, kata Nabi SAW, benda baik dianggap benda mungkar.
Orang buat hari ni benda, apalah surau senangin ni, surau Abu Bakar ni. Nah, tak habis-habis dengan kuliah, tak habis-habis dengan kuliah. Orang nak rehat lah. Contoh. Kan? Sebilangan tempat lah. Ustaz buat contoh je sebab berada di surau kita ni. Nah, kadang-kadang bunyi. Contoh, mungkin tak ada lah. Ada beberapa tempat. Datang mengadu, Ustaz, macam mana Ustaz? Kita ni Ustaz, masjid. Ada yang datang komen kata, kalau boleh tak payahlah buat majlis ilmu tiap-tiap malam. Dengar majlis ilmu tu pun belum tentu kita boleh beribadah lagi. Belum tentu kita boleh amal lagi. Dia kata, cukuplah seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Banyak-banyak benda kita tak boleh nak beramal. Dia lupa duduk dalam majlis ilmu tu adalah amalan yang paling besar sekali di sisi Allah. Duduk majlis ta'lim ni paling besar sekali. Sebab tu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam banyak-banyak benda yang fardu, Allah Taala paling suka apa dia? Sembahyang fardu. Dalam banyak-banyak benda sunat, Allah Taala paling suka apa dia? Solat sunat. Tapi gabung kedua-dua, benda yang fardu solat tadilah, benda yang sunat solat tadilah, letak sama level, ada lagi benda yang Allah Taala paling suka. Apa dia tuan-tuan? Orang yang datang majlis ilmu. Orang datang majlis ilmu ni lagi besar, lagi tinggi, kerana yang mengesahkan ibadat di bawah tu adalah ilmu. Betul? Macam Ustaz lalu pesan, dalam semayang berjemaah kita ada 3 perkara yang membawa. Pertama, serentak dengan imam sunnah. Kalau tuan-tuan ingat lagi, tak apa, tak ingat kita repeat. Kalau ingat tolong bantu. Nombor 2, serentak dengan imam makruh. Ketiga, serentak dengan imam batal lagi berdosa serta haram kalau sengaja. Nombor 1 tadi, serentak dengan imam berjemaah. Ni nak majlis ilmu ni. Serentak dengan imam sunnah pada mana? Cuba bantu sikit, ingat lagi tak? Pada amin. Cantik, ingat tak tu? Serentak, jangan lambat, jangan cepat. Waladdallin. Pastikan imam bunyi dulu, baru amin. Jangan cepat, jangan lambat. Biasa lambat, jarang cepat. Imam nak lepaskan nafas, waladdallin. Dalam kitab fiqh sebut saktah, diam seketika. Dia diam sekejap, lepas tu baru dia masuk. Sunat buang nafas, maksudnya diam. Kadang-kadang makmum dekat belakang tu dah bunyi dah, imam baru sebut amin, maknanya dia mendahului. Perkara itu sangat-sangat tidak diberikan keizinan oleh syarak. Biar serentak, tidaklah membawa haram, tidak membawa berdosa, tetapi biar serentak tu dapat pahala sunat. Ada seorang hamba Allah, Ustaz mengajar Seri Kembangan, banyak kali tegur. Asyik ke depan daripada Ustaz dulu pada perkataan amin. Satu hari Ustaz tanya, bang, kenapa abang Ustaz tegur 2-3 kali? Ustaz kata serentak pada amin tu jangan cepat dulu, biar serentak dengan Ustaz. Dia kata bukan apa Ustaz, untuk makluman Ustaz, saya memang macam ni. Kenapa? Banyak kali dah Ustaz tegur. Untuk makluman Ustaz, saya lama dah nak jadi imam tapi tak dapat-dapat jadi imam. Ada. Ada. Jangan main-main tuan-tuan. Ustaz kata kenapa pengurusi tak bagilah Ustaz. Habis kuliah macam ni lah. Ustaz kuliah maghrib habis syak tu. Dalam buku 9 suku macam tu lah. Boleh tak kalau macam ni lah, akan datang, Ustaz datang, abang jadi imam. Cantik Ustaz, terima kasih Ustaz. Tapi Ustaz nak dengar sikit lah, nak tasmid sikit. Fatihah, rukun kauli yang basic. Tayat akhir. Nak dengar sikit. Boleh Ustaz? Boleh. Dia pun duduk dekat tepi. Okey, qira'ul Fatihah. Okeylah, mula-mula bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sampai pada perkataan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub. Ustaz baca dulu, lepas tu Ustaz tasmid. Dengar dia punya baca. Siratal ladzina an'amta alaihim. Dia pun ikut Ustaz lah. Siratal. Pada perkataan ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Ustaz baca, dia pun angkat suara, dia bunyikan lafaz dia serta kalimah dia, ghairi gemagedubi alaihim. Taubatlah terus. Patutlah pengurusi tak nak bagi. Ustaz setuju sangat. Bang, apa hal bunyi macam tu? Ustaz dah belajar dah. Nah, tapi tak lepas ghairi gemagedubi alaihim. Teruk betul tu bang. Betul lah tu apa pendapat pengurusi tu, jangan abang jadi imam. Nah, maknanya nak kaitkan jangan serentak dengan imam pada perkataan amin. Satu. Nah, jangan serentak tu, maksudnya jangan mendahului. Biar bunyi dulu amin. Okey. Dan pada perkataan amin jangan diam. Tolong. Baik lelaki, baik perempuan. Cuma perempuan kurangkan cukup bagi diri dia dengar. Bagi lelaki, ulama sebut seolah-olah orang kanan dengar, orang kiri dengar. Buat contoh. Kalau ada orang lah, nah, ada orang ke tak ada orang ke, volume kalau kata orang kanan dengar, orang kiri dengar sekadar mana? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam nak angkat amin tu agak-agak volume nombor berapa? Masing-masing lah. Oh, saya volume nombor 2 Ustaz. Amin. Okey. Nah, saya pula Allah, saya kena kuatlah sikit Ustaz sebab memang suara saya slow. Amin. Bagi seolah-olah orang kanan dengar, orang kiri dengar. Walaupun tak ada orang lah, tak kira lah tepi tu sliding door ke tiang ke, buat contoh. Jangan diam, kerana dalam hadis sahih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, di saat itulah malaikat turun untuk mendoakan kebaikan kepada orang yang mengaminkan doa yang dibaca oleh imam. Doa tu apa? Suratul Fatihah. Doa lah, dalam hadis sebut doa lah. Nah, batu suratul Fatihah diletak depan sekali. Patut letak depan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq lah. Tak, kerana surah pertama komplit turun di Mekah Al-Mukarramah, iaitulah Ummul Kitab, Al-Fatihah sebanyak 7 ayat. Itu sebab dia letak depan. Jangan diam. Kecuali uzur, suara tak ada, lelah, asma, nah, itu lain cerita. Satu. Yang kedua, nak cerita majlis ilmu sebelum nak pergi pada bab perbahasan, kita katakan 40 hadis akhir zaman. Nombor 2, apa benda yang kalau kita kata serentak dengan imam makruh? Tolong bantu. Kalau ingat. Tak ingat? Perbuatan rukun fi'li. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Contoh, rukuk sama, i'tidal sama, sujud pertama sama, duduk anak makruh. Biar imam pergi dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duduk antara sujud. Allah. Biar imam pergi dulu. Serentak dengan imam makruh. Kalau lebih daripada 2 rukun nak masuk kepada rukun ketiga, buat sengaja lebih, boleh bawa batal. Jangan main-main. Nah, boleh bawa batas sengaja. Biarlah Ustaz ke depan dululah. Niat mufarakah pun tidak. Boleh? Tak ada sesuatu perkara yang menghalang, tak dengar ke, miscommunication. Tak ada. Memang tahu saja nak ke depan. Boleh bawa batas. Jadi jangan kita serentak dengan imam pada perbuatan rukun fi'li. 2. Yang ketiga ni nak cerita ilmu. Ada orang tu, biarlah Ustaz, ilmu yang banyak-banyak ni pun tak dan nak beramal. Kan kalau cakap mangkuk hayun kau marah. Nah, dia bukan soal kita kata ilmu yang kita ada kita nak beramal ke tidak. Nah, kalau macam tu daripada dulu kita belajar, berapa banyak benda yang kita tak lepas untuk beramal. Nah, sekolah kita dulu, ngaji madrasah kita dulu, ilmu yang ditambah itulah untuk lipat gali gandakan amalan kita kepada Allah. Nah, sebelum ni jarang baca surah Al-Mulk lepas solat fardu Isya. Nah, tiba-tiba surau kita buat contoh. Kan? Nabi kata orang yang baca surah Tabaraka, surah Al-Mulk lah, sebelum daripada tidur. Okey, dalam hadis Tadzibul Atraf kata ba'dal Isya, lepas daripada solat fardu Isya. Okey, tak kira lah. Kadang-kadang ada setengah orang dia faham, apalah nak baca Al-Mulk ni. Dia betul-betul nak tidur baru baca Al-Mulk. Betul. Tapi takut tak dan betul-betul nak tidur dah qalu innalillah dulu. Nah, kadang-kadang ada orang tak faham ngaji sekerat.
Kata apa lepas solat fardu isyak ni, dia betul-betul nak tidur. Kalau kata nak tidur pukul 10.30 tu, 10 suku tu baru baca. Berapa ramai boleh buat? Berapa ramai? Nah, tuan-tuan dekat dengan sini okey lah. Nah, kalau ustaz lepas solat fardu isyak ni, ustaz nak balik kampung pula tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Sampai dah pukul berapa? Pukul 10 lebih, pukul 11. Kena pula tengah jalan rumah order kuih tiaw kungfu pula, singgah dulu beli. Nah, masuk dekat rumah 11.45, agak-agak lah tuan-tuan. Nah, yang duduk dekat meja depan ni capai ke surah Tabarakah tu, agak-agak. Tobatlah aku terang lah. Nah, memang tak baca dah. Nah, kalau kata tuan-tuan, oh ustaz, saya memang ustaz lepas daripada solat fardu isyak ustaz, saya balik dulu, kadang-kadang saya makan, betul-betul nak tidur tu ustaz, baru saya baca Al-Mulk. Okeylah, sebab tuan-tuan nak balik rumah pun 5 minit tak sampai. Nah, tapi ustaz tengok yang ada depan ustaz ni pun kalau balik rumah lebih kurang aku juga je ni. Kan? Ustaz pun hanyut juga lah ustaz. Nah, lebih baik baca kat sini lah. Ambil lah kesempatan. Saya selalu sebut, kalau kata saya kuliah maghrib, lepas solat fardu isyak, tolonglah baca Al-Mulk. Tolong. Nah, yang tak nak baca tak apa, balik, bukan wajib. Tapi saya nak ambil, sebab saya kalau balik cakap terus terang, berapa jam nak balik. Nah, nak capai lagi surah Al-Mulk, minta maaf cakap terus terang, memang tak terdaya. Nah, memang takkan tengok, jadi nak ambil barakah. Nabi kata berapa banyak kelebihan orang yang jaga surah Tabarakah, jaga surah Al-Mulk, 3 pelepasan dapat. Yang pertama, ditangguhkan azab seksa api neraka Allah. 2, dijauhkan daripada himpitan kubur. 3, ditutup oleh surah Tabarakah daripada diremas, dibalun, dipukul oleh malaikat kiraman katibin, iaitulah malaikat kita katakan yang menjaga kubur, iaitulah malaikat untuk baham kita, tanya soalan kepada kita. Boleh tak tu? Boleh terlindung dengan surah Tabarakah. 30 ayat. Biasa baca 5 minit boleh selesai. Hani kata, oh dengar dah dulu ustaz. Ustaz pun dah sebut 2-3 kali dah. Alhamdulillah lah ustaz. Surau kita pun dah buat. Contoh, kalau dah buat alhamdulillah. Kalau belum mungkin boleh. Kan? Alhamdulillah lah ustaz. Nah, mungkin kena praktis lah ustaz. Nah, surah Tabarakah ni lepas daripada solat fardu isyak. Nah, kalau rasa orang yang ada kerja, baliklah. Dia tak wajib. Kerana apa tuan-tuan? Inilah besok yang akan datang kepada kita awal. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi alladzi khalaq apa? Sambunglah. Tabarakalladzi biyadihi. Nah, sambung sampailah ayat 30 ayat. Nah, untuk kita baca, untuk jadikan kekuatan kita untuk mendapat jauh daripada fitnah, untuk jauh daripada azab kubur, dan yang paling penting untuk jauh daripada terlepas daripada himpitan kubur. Kan? Kadang-kadang alhamdulillah Ustaz dapat 1 poin pun. Berapa banyak kita sampaikan pada orang. Nah, alhamdulillah kita baca, berapa ramai yang passing pahala pada kita. Berapa ramai yang top up pahala pada kita. Kan? Yang tak nak baca tak ada masalah. Kadang-kadang ada setengah demam, Allah ustaz ni dah lah baca doa, lepas tu wirid lagi, lepas tu lagi ya Allah baca surah Tabarakah lagi. Nah, seolah-olah macam paksa lah ustaz. Kan aku cakap mabuk ketum kau marah. Nah, mana ada paksa, benda dah memang sunat. Tak nak baca tak ada masalah, dipersilakan untuk keluar. Jadi sebab tu ilmu tu paling penting. Nah, bagus, alhamdulillah kita belajar, kita tambahkan ibadat kita, alhamdulillah. Nah, ada kita ni tadi buat solat sunat, kita buat sedekah kita, tetapi jangan lupa daripada satu sudut, kedudukan ilmu ni paling penting. Nak raya haji ni sekarang tengah duk kecoh ni, alhamdulillah ustaz 2-3 tempat dah kursus buat fik korban serta sembelih sekali. Nah, banyaklah baru ni surau di Kajang. Nah, ambil kursus daripada 8.30 pagi sampai kat Zuhur. Ada hamba Allah sedekah, infak 1 ekor kambing, sembelih dekat situ, masak terus. Ilmu penting. Berapa ramai orang yang buat ibadah korban, sama ada sembelih lembu atau kambing, tak sampai kepada fakir miskin lagi tersebut. Bagi kupon. Siapa yang ambil kupon je? Kupon tak ada masalah.
Kerana 1/3 itu daripada empunya ambil bahagian, 1/3 daripada orang ramai, 1/3 lagi kepada fakir dan miskin. 1/3 daripada bahagian kita. Kalaulah kata kita dapat 9 kilo, 9 jadi 7 tumpuk, contoh. Nah, ambil 1/3, berapa kilo? Kalau 9 kilo 3 kilo. 3 kilo bukan syarat wajib. Syarat wajibnya sekilo. Wajib tarik awal-awal, sebelum nak masak, sebelum nak pergi bagi pada orang, sebelum kita kata nak pergi agih kepada empunya korban, wajib tarik dulu sekurang-kurang 1 kilo. Kalau kata seekor lembu tu 7 bahagian, wajib ada 7 plastik. Itu minimum, yang mana setiap 1 plastik 1 kilo. Tak sampai kepada fakir miskin, ibadah korban tidak sah. Ustaz, macam mana saya yang masuk bahagian? Saya dah serahkan segala pengurusan pada pihak masjid, pada pihak surau. Pihak masjid, pihak surau jawab besok di hadapan Allah. Orang yang akad tu selesai. Berapa ramai? Oh, kami Ustaz baru ni. Nah, segambut. Oh, kami Ustaz biasa dah bertahun-tahun dah Ustaz. Kita bagi kupon. Boleh bagi kupon. Tak salah bagi kupon. Tapi syarat sah sembelihan, wajib tarik sekurang-kurang 1 bahagian 1 kilo. Sekurang-kurang. Bagi lebih lagi baik. Yang kena bagi sekilo tu mana? Daging mentah. Dalam kitab fiqh sebut, dalam kitab I'anatul Talibin kata, lagi baik yang merah-merah dan panas-panas. Merah-merah panas-panas ni bukan kau pergi salai atas api tu. Nah, merah panas-panas tu maksudnya baru-baru lepas duk lapar tu. Buat 7 plastik, ambil daging mentah semata-mata sekilo, 7, asingkan. Ini lembu nombor 1, letak tepi. Ini FM. Apa FM? Fakir miskin. Tu lembu nombor 2 pula, sekurang-kurang 7 kilo, 7 plastik. Mari sini, letak sini. Para wajib pergi cari. Ustaz, tak adalah fakir miskin ni Ustaz, dekat Taman Senangin ni Ustaz. Pindah dalam kitab sebut wilayah berdekatan. Mana wilayah berdekatan? Sebelah Senangin apa? Pandai-pandai ya. Dah, pergilah tengok. Memang tak ada orang Senangin ni Ustaz. Semua datuk dengan Tan Sri semua duduk kat sini. Contoh. Tak ada lah Ustaz. Memang puas. Masjid mana terdekat? Tak ada. Biasa kampung Dacing ke sebelah ni? Tak ada. Biar betul ke abang tak cari? Tak ada Ustaz. Ya ke? Nah, hello pejabat zakat. Pejabat zakat ada list. Siapa yang layak untuk dapat atas jalan fakir miskin di kawasan kita? Berapa ramai buat tak sah? Tak bagi fakir miskin. Kupon tak ada masalah. Tapi syarat sah. Berapa ramai yang kita kata ambil upah untuk melapah ataupun sembelih? Berapa ramai? Berdosa. Nah, ambil upah sebagai daging. Upah tu daging. Mana tukang sembelih tadi tu? Ustaz Nazri. Kami daripada wakil surau, wakil masjid, ni adalah upah untuk Ustaz. Haram terima, haram bagi. Tak ada istilah upah. Mana tadi tu yang geng-geng melapah tu? Kejap. Nah, ni upah haram. Ittifaq ulama mazhab syari. Nak bagi boleh, yang kau pergi sebut upah tu apa hal? Tidak ada istilah upah dalam ibadah korban. Nak jugalah Ustaz bagi upah Ustaz. Boleh, selain daging korban. Hadis dhaif. Ustaz, tadi Ustaz dah sembelih 20 ekor lembu. Ya ke? Ya Ustaz. Ustaz, ni ada sagu hati sikit lah Ustaz. Boleh. Ustaz, minta maaf Ustaz nak balik dah ke? Ustaz tolong ambil dekat belakang kereta saya, ada beras, ada tin susu dengan ada Milo. Ustaz ambil lah 1 beras, 1 kampit 10 kilo, tin susu, tin Milo, ada gula. Itu upah Ustaz sebagai Ustaz sembelih. Harus boleh, tak ada masalah. Nah, Ustaz pun jawab balik, kalau boleh semualah dekat bonet tu bagi Ustaz. Kena nak bagi 1 tak jadi. Contoh, boleh, tak ada masalah. Nah, berapa ramai yang buat ibadah korban? Contoh, minta maaf, belum apa-apa lagi, dia dah sorok dah ekor lembu tu bawah kanvas, mangkuk hayun betul. Berapa ramai? Nah, sorok. Ada yang kurang asam lagi, ikat letak dalam raga motor. Ini nama dia ayah pin punya mazhab namanya.
Nah, berapa ramai? Sedangkan bukan hak dia. Dah bertahun-tahun dah saya buat. Ustaz pula datang nak tegur saya. Saya orang lama kat sini. Nah, Allah ustaz baru je datang tempat kami. Tak apa. Nah, besok jawab besok di hadapan Allah. Jangan lagi tengok hukum syarak. Macam mana? Oh, 7 bahagian. Okey, tapi tak apalah, kita bagi lebih lah. Nah, fakir miskin, afdal juga tuan ambil bahagian makan. Afdal. Ambil rasa, saya tak nak lah ustaz. Saya memang lillahi ta'ala masuk tu RM250 ni. Saya masuk RM800 ni ustaz. Saya memang terus terang saya nak bagi kepada ustaz. Nah, saya nak bagi kepada miskin. Afdal juga ambil sebesar tapak tangan Nabi sebut. Dalam hadis yang lain, ambil segenggam. Ada setengah riwayat ambil setapak ni, satu tapak ni, potong daging tu, setengah riwayat. Ni nak cerita bab ilmu, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Ustaz tak mau cerita bab tu, nak kaitkan dengan 40 hadis al-khidmat. Kata dia, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, mukaddimah berkenaan dengan akhir zaman. Di waktu ini, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, ramai daripada kalangan manusia di akhir zaman kalian akan melihat sejauh mana orang yang dianggap membuat perkara kebaikan dianggap perkara mungkar. Orang yang buat perkara mungkar dapat sokongan seolah-olah dia buat perkara baik. Tuan-tuan tengok baru-baru ni konsert, tak kira lah baru ni ke akan datang, apa, Coldplay. Nah, Coldplay kan, dah aku pun tak kerti lah. Nah, Mufti Pahang keluar kenyataan, konsert tersebut haram. Pendukung utama LGBT. Ustaz tegur dah, korang ni tak serik-serik ke? Lepas Covid 2 tahun datang banjir, mana? Nanding dekat yang kita ni. Nah, kalau Shah Alam, Sri Muda 25, section 25, setinggi-tinggi alam datang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wabak 2 tahun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak pernah rasa terkurung. Itu kata cuma kita lebih sebab kita atas jalan umat Rasulullah. Kalau Allah Ta'ala panggil kita kaum Rasulullah, saat ni babai dah kita, minta maaf sebut. Apa beza umat dengan kaum? Beza. Satu malam yang dengar ni, kaum ummatun ukhrijat linnas. Kalau kita dipanggilkan kaum Nabi Allah Musa, kaum Nabi Allah Nuh, kaum Nabi Allah Lut, kaum Nabi Allah Yusuf, kaum Nabi Allah Ibrahim, sekarang juga tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, terbalik Allah buat kita. Minta maaf nak saya sebut. Ni bukan nak nampak marah, bukan nak nampak tegang, bukan nak nampak ustaz ni, bukan. Nak bagi faham. Ujian datang, musibah datang, dugaan datang, bala. Van jenazah lalu, dalam ada arwah mak, ada arwah ayah, tak kira lah ahli family. Babai tu bukan babai pada jenazah. Babai tu seolah-olah, ya Allah kau permudahkanlah urusan. Nah, tak boleh pergi. Sedangkan meninggal, alahai. Nah, katalah meninggal berdekatan dengan kita, ke bumi pun meninggal berdekatan. Apa salah aku tak boleh tengok arwah ayah aku? Apa salah aku tak boleh tengok arwah mak aku? Tak berasa apa-apa. Yang ni Syekh Ibnu Athaillah sebut, beza di antara ujian dengan musibah. Ujian bila dapat pada satu-satu pihak, satu-satu individu, satu perkara yang Allah Ta'ala uji, lepas daripada ujian tu dia semakin dekat dengan Allah, itu nama dia ujian. Tapi kalau musibah bala, dapat satu-satu ujian, lepas daripada ujian tu dia dah lalu dah, makin jauh, itulah bala dan musibah, kata Syekh Ibnu Athaillah. Ni baru-baru ni pula, Allah minta maaf, apa baru-baru ni, apa, angin ribut ke mana kan? Ustaz tengok dekat Facebook, apa, flat lock you, dinding tercabut. Allahumma salli alaihi wasallam. Nah, tak perasan lagi ke tuan-tuan? Nah, tak perasan lagi. Ini yang Nabi SAW kata, kalian akan tengok suasana akhir zaman, yang mana orang buat baik, oh jangan, penipu, pendusta. Nah, ni apa benda ni, kena apa, tunggang agama lah. Oh, macam-macam dicaci, dimaki, dihamuk. Tetapi orang buat maksiat, nah, kita tak ada masalah.
Itu yang Ustaz Piu Said tegur tu kan. Jangan pergi konsert ni. Adalah beberapa orang komen, Ustaz, kami pergi ni Ustaz, kami tak susahkan Ustaz pun, kami pun tak minta duit Ustaz. Ustaz, hidup ni pilihan. Kalau Ustaz rasa Ustaz tak nak pergi, Ustaz duduk je surau, kurang asam. Ustaz tak nak pergi. Ini yang Nabi SAW sebut, bila mana bala ujian datang, kena pada dua kumpulan. Yang pertama ammah, yang kedua khassah. Ni nak betul-betul cerita bab akhir zaman, kita cerita bab akhir zaman, tak ada masalah. Nak bagi sedar, nak bagi faham. Mudah-mudahan kita yang ada, yang dengar dalam rakaman live ataupun kita katakan apa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita punya video, mudah-mudahan faham. Nabi sebut, kalau ujian sesuatu perkara yang timbul, dia tak kira, yang tu pelaku maksiat. Yang ni tak buat, dia tak kira. Sebab tu ulama-ulama tegur. Sebab tu ulama-ulama pesan. Nabi kata dua keadaan akan berlaku bila mana benda-benda tak baik bergelimpangan kawasan kalian. Pertama, akan terjadinya satu bentuk bala ujian tu datang kepada ammah. Ammah ni apa? Umum, meratai. Boleh? Maksiat banyak, kita tak mampu nak elak, tegur dah, dia datang satu kali. Kalau kata datang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, banjir-banjirlah. Ni sekarang ni boleh tahan cuaca panas ni tuan-tuan. Baru ni Ustaz ada seorang sahabat, Ustaz Jalil, dia duduk Rawang, baik dengan saya. Kalau bulan Syawal, musim-musim raya, dia biasa datang rumah saya. Tahun ni tak tahulah kenapa tuan-tuan, saya WhatsApp dia dulu. Biasa dia WhatsApp saya nak datang. Saya pun WhatsApp dia, Ustaz, tak datang ke tahun ni dekat Ampang Ustaz? Nak buat makan-makan ke? Ustaz nak makan apa? Dia suka bubur kacang. Saya kata, Ustaz nak apa Ustaz tahun ni? InsyaAllah lah, rumah masak. Dia kata, InsyaAllah lah, nanti nak datang ni, cuma nak tanya satu je lah. Dia kata apa? Saya pun jawab lah WhatsApp dia ni, Ustaz nak tanya apa? Nak order apa? Nak request apa? InsyaAllah lah, saya minta tolong rumah masak. Tak ada nak request apa, cuma nak tanya Ustaz je lah, rumah Ustaz ada aircon tak Ustaz? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Boleh tahan juga. Apa hal pula kau tanya aircon lagi? Ustaz sekarang panas ya amat Ustaz. Habis kalau tak ada aircon tak datang? Tak ada Ustaz, kalau aircon tu afdal kata dia. La ilaha illallah. Macam ni punya orang. Dah memang sungguh. Dia punya panas Ustaz. Na'udzubillah, tiba-tiba Allah Ta'ala bagi kering kontang, Allah Ta'ala bagi kemarau. Na'udzubillah. Masak kita tuan-tuan, makan tak habis kita. Orang niaga susah, orang ibadat susah cerita lah. Orang niaga nak makan minum, nak mandi, na'udzubillah ni. Sebab bila mana bala, ulama tegur, kau balas balik. Ustaz tak suka, Ustaz duduk surau dah. Kan Piu Said kena. Ustaz tak suka, kita orang tak ambil duit Ustaz pun. Hidup ni pilihan Ustaz nak pergi surau, pergilah. Kami tetap nak pergi juga. Inilah kata Rasulullah, kalian akan tengok bala, ujian, musibah, satu-satu wabak yang datang, ammah dan khassah akan kena kepada kalian. Minta maaf tuan-tuan, kena. Kalau kata banjir, semua bukan kata Ustaz, rumah Ustaz tak kena, Ustaz tak buat bermaksiat, rumah imam, rumah pengurusi, tak ada, dia hentam sekali. Tapi kalau khassah, puas hati. Apa hal ini ni? Kurus macam, minta maaf lah bang, dengar kata HIV lah tu, iya ke? Isap dadah, isap dadah, cucuk jarum ke, contohlah. Patutlah puas hati kau buat maksiat, kena kat kau je tu. Apa hal tu, muka bercapuk-capuk tu, dengar kata lesbian kena siplis tu, penyakit kelamin tu, dengar kata baru ni doktor bagi tahu dekat klinik Senangin tu, zakar dia menanah 24 jam tu. Apa hal tu? Dia cinta sejenis, puas hati. Kena dekat batang tubuh orang buat maksiat. Tapi kata Rasulullah SAW, ditambah lagi dengan dua faktor. Ni nak cerita hari zaman ni. Kenapa berlaku ujian wabak? Doa Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat. Jauh daripada fitnah hidup dan mati. Kalau wabak Covid dulu apa? Allahumma inni a'udzubika min apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Wal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqab. Kita doa. Ada Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Banyaklah doa.
macam-macam doa, alhamdulillah. Ditambah dengan dua keadaan. Pertama, kata Rasulullah, tadi aku cerita dah ammah dengan khasah. Jangan dia ingat, oh dia buat bala Ustaz, dia buat konsert, dia je lah kena. Tak. Kalau dia turun satu-satu bala, surau ke ustaz, ke ketayak, ke jubah, ke ridak, ke imam, ke pengurusi, ke bye-bye. Kenapa? Kata Nabi SAW ni dalam hadis sebut malam ni, dia kata apa? Dua perkara berlaku. Yang pertama, pemimpin-pemimpin yang memegang amanah, pemimpin-pemimpin yang memegang kuasa, semata-mata mengaut keuntungan perihal dunia, tak mampu nak buat apa-apa. Nah, Allah Ustaz, konsert tu berapa Ustaz? Kita bagi sewa lagi pada dia Ustaz. Nah, orang yang anjurkan itu Ustaz, satu malam boleh bayar 3 juta. Contoh, konsert tiket macam ni. On je lah Ustaz. Tak tahu halal, tak tahu haram, tak tahu syubhat, janji untung semata-mata. Itu asbab bala turun. Dua, kata Nabi SAW, ulama-ulama, orang-orang alim, ustaz-ustaz, orang yang boleh kongsi ilmu, diam di atas perbuatan maksiat yang dinampak. Ustaz datang sini jangan ceritalah Ustaz bab apa-apa. Nah, Ustaz cerita je lah yang dalam kitab. Ustaz saya ceritalah yang tentang apa-apa terjadi. Saya kata mana boleh. Saya bawa 40 hadis akhir zaman, saya kena cerita. Nah, tak apalah Ustaz. Nah, pengurusi bagi tahu, tak boleh lah macam tu. Takkan saya nak cerita pun tak boleh. Saya kena diceras prima. Saya mengajar surau ni, kitab 40 hadis akhir zaman, agaknya kena pada batang hidung dia agaknya. Nah, Ustaz kalau boleh Ustaz jangan ceritalah Ustaz. Nah, kalau bab-bab kata pemimpin ke, saya bukan tuju pada individu. Saya tuju kepada orang yang diberikan amanah. Saya tak kata siapa-siapa. Janganlah terasa, kalau boleh tak Ustaz, tak boleh, tak payahlah Ustaz. Penatlah macam tu. Besok saya yang kena tanya dalam pokok. Nabi sebut dua, pemimpin yang semata-mata mengaut keuntungan, semata-mata nampak apa benda harta yang dia dapat. Yang kedua, ustaz, ulama, zina, minum arak, lesbian, konser, tak apalah, diam je lah. Nah, apa-apa yang boleh kita buat tu lah. Nah, apa-apa tak payah duduk bising-bising lah. Nah, kita nak pergi surau, kita pergi je lah. Diam, kata Rasulullah, perihal dua keadaan, kalian akan tunggu daripada azab yang Allah Ta'ala akan tunggu. Tunggu ni saya duduk risau juga ni, duduk panah berdenting ni. Nah, ya Allah ya Rabbi, memang sungguh-sungguh panas tuan-tuan. Nah, sebab tu alhamdulillah lah, biasalah ustaz. Nah, itu hari puasa 6, nyari-nyari tak dapat, alhamdulillah berjaya juga tuan-tuan. Nah, puasa 6 ni lagi payah daripada puasa fardu. Nah, ngam-ngam ustaz dapat last tu 28 Syawal, bersamaan 6 hari dah puasa dalam bulan Syawal. Allahu Akbar. Dah hari biasa pun orang ajak, ustaz makan ustaz, dia hantar pula ustaz kambing golek, mana tak tergugat iman aku. Nah, ustaz kambing golek, Allah, pejabat Risda, Felkera. Nah, ya Allah ya Tuhanku. Nah, semua jemput. Tu katanya. Nah, jadi ustaz-ustaz, imam-imam, orang-orang alim, mufti-mufti, orang-orang yang hebat-hebat, dia tak apalah. Kata Nabi SAW, kalian akan tunggu dua keadaan. Nah, kena sebut. Ni baru-baru ni dekat mana? Azan mana? Pening kan? Sampai dia tak boleh nak azan pula. Apa hal pula ni? Islam agama persekutuan. Itu nama syiar. Syiar ni benda yang wajib untuk bagi tahu pada orang. Contoh, azan memang kena pakai speaker luar. Surah nak iqamah memang kena pakai speaker luar. Takbir raya menandakan besok lebaran 1 Syawal, takbir raya menandakan besok 10 Zulhijjah, memang kena takbir luar. Dia benda yang bukan syiar saja harus. Kalau mudarat jangan. 5 minit sebelum nak masuk waktu zuhur, kalau bolehlah pengurusi surau kita ni, saya nak minta untuk kita pasang ayat Quran, boleh tak? Pengurusi pun kata, bagus tu. Nah, kita duk buat seminggu, 2 minggu. Contoh, ada wakil datang, Assalamualaikum. Salam, ya kak, ya bab, saya ni dekat dengan surau. Oh ya ke? Alhamdulillah. Cuma kalau boleh lah saya, alhamdulillah lah, kalau boleh, dia datang beradab lah. Nah, jangan dia pakai sembuh je.
Nah, dia tak apa, kalau boleh lah 5 minit sebelum azan zuhur tu, boleh tak jangan pasang, kadang-kadang anak tidur. Nah, tapi azan tak apa, cuma 5 minit tu, kadang-kadang speaker tu ganggu anak nak tidur. Datang benda yang sebagai satu maslahah umum, maka orang datang, tak apa, tak perlu, benda tu tak ada masalah, sebab dia bukan syiar. Nah, 5 minit ni lah Ustaz, kadang-kadang tu lah Ustaz. Ada dengar, biasa kita pasang ni, kita pasang berzanji, kita pasang qasidah 5 minit sebelum azan asar. Contoh, dia bukan syiar, tak mau pasang speaker luar dan datang. Tapi kalau maslahah kata okey, Allah, bukan 5 jam, 5 minit, kena buat bagus, ramai setuju, Alhamdulillah, boleh continue. Tapi azan, ramai yang tak setuju. Kalau boleh jangan pasang speaker luar lah. Itu yang mengamuk dalam apa? Mesyuarat apa? GMB tu. Mengamuk lah orang. Yusuf Azmi pun datang. Memang bagus ada orang macam Yusuf Azmi. Minta maaf tuan-tuan. Ni baru-baru ni pula isu kalimah Allah tak habis-habis ni. Minta maaf saya cakap tuan-tuan. Ni ada live ni. Saya semalam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kuliah kat Ceras. 2 malam sebelum tu saya kuliah kat PG. Saya sebut dalam live. Dan malam ni juga kalau ada live, ni bab akidah, termasuk daripada bab hadis akhir zaman kita. Kalau boleh saya nak merayu yang tengoklah video ni, live ke tak live ke, dia simpan ke, kejap lagi nak upload ke, saya tak kisah. Kalau boleh saya merayu ni, tuanku-tuanku ni, sultan-sultan ni, raja-raja Melayu kita ni duduk sit down, mesyuarat. Umarak pemimpin kita ni dan ulama-ulama duduk sekejap, sebab benda ni tak habis-habis lah Ustaz tengok. Minta maaf ni bukan nak cerita politik ni bab akidah anak bangsa kita. Sibuk nak pakai kalimah Allah pula, tak semena-mena apa hal ni. Allah ni Allahus Samad, lam yalid. Allah engkau tu 3, Allah engkau tu 4. Benda ni tuan-tuan yang rahmati Allah, saya yakin 15 tahun, 20 tahun pun dulu tuan-tuan dah dengar. Ni malam ni saya nak bagi tahu. Kerana kita bergantung kepada kepimpinan kita, iaitu Sultan Agung kita. Kalau boleh Sultan Perak, Sultan Terengganu, Sultan Pahang, Sultan Selangor, Sultan Kelantan. Mudah-mudahan dengan barakah ulama-ulama dan umarak-umarak ni duduk buat satu ketah kerja, buat satu undang-undang baru ke, ikutlah macam mana orang besar. Kalimah Allah mutlak di negara Malaysia yang tercinta, abadan abadah, selama-lama hanya umat Islam saja boleh pakai. Siapa boleh fight? Siapa boleh fight? Bawa datang lawyer ke, bawa datang itu ke, bawa datang ini ke? Ini dah berapa lama dah tuan-tuan? Apa sebab kau nak pakai? Kita tak ada apa-apa, just of a nama saja. Kalau kata sekadar nama saja, aku nak minta kau mengucap syahadah. Ucap ikut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikutlah. Boleh? Tak boleh lah, yang tu kita tak boleh. Apa dia? Perkataan itu memang kita punya pop, ataupun kita punya ketua gereja, kita punya ketua SAMI, kita punya ketua budak, itu memang kalimah tu tak disebut. Pasal awak nak kalimah Allah, sebutlah asyhadu alla ilaha sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikutlah. Kalau betul sangat nak pakai, ada apa dengan statement, ada apa dengan kenyataan, ada apa dengan kalimah, ada apa dengan perkataan. Ini kadang-kadang tuan-tuan yang rahmati Allah kena sedar. Mari mengaji juga, mari duduk majlis taklim duduk juga tuan-tuan. Ini anak bangsa kita besok tuan-tuan. Dia kata tak apa, kita nak masukkan dalam buku saja, kita nak masuk dalam. Saya tak kira lah buku ke, kitab ke, speech ke, ucapan ke, you bagi apa benda ke, saya tak kira. Kerana kalimah Allah, agama Islam, agama persekutuan, kepercayaan kepada Tuhan. Tuhan bagi umat Islam lafzul jalalah, kalimah Allah SWT. Ini kena ada tuan-tuan. Dah berapa lama tuan-tuan? Ini bukan isu politik lah, kau parti ni lah, kau parti tu lah, tak apalah, tu letak tepi dululah. Ideologi ke apa ke, masing-masing ada kelebihan kekurangan. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ambillah kesempatan. Duduk ketika mana kita berada,
di dalam satu negara kita yang tercinta, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, kalimah Allah ni, minta maaf tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, tak boleh kita kompromi. Ustaz bagi laluan azan dulu ke tuan-tuan? Bagi azan dulu, masuk waktu dah? Teruskan je, teruskan. Okey, baik. Jadi tuan-tuan yang rahmati oleh Allah SWT, bila ustaz kata macam ni, tuan-tuan jangan salah faham. Ada setengah tempat tu, ustaz mula nak cerita politik. Tak tuan-tuan, tak apalah. Tuan-tuan nak faham politik, tak apalah, tuan-tuan kita tepikan sekejap lah. Ini berkenaan dengan anak kita, cucu saya besok, cucu cicit tuan-tuan besok. Kita pun Allah, let's go lah masuk dalam church. It's okay, never mind, tak ada apa-apa. Kita dalam tokong pun sembah Allah. You tengok, you punya Allah tak nampak. You just me, ni ini Allah kita. This is agama yang sebenar. Pula kucalana habis masyarakat kita. Sebab tu tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, kata baginda Nabi SAW, kalian akan tengok pada satu kedudukan yang mana nanti di akhir zaman nanti, orang buat baik akan dianggap buat mungkar, orang buat mungkar dianggap orang baik. Sehingga masuk lagi tuan-tuan hadis ni. Dia kata apa tuan-tuan yang rahmati oleh Allah? Kalian akan merasakan daripada seorang anak lelaki itu. Dia tak sebut anak perempuan lah. Dia sebut anak lelaki, ar-rijal, pemuda lelaki. 4 karakteristik. Ni kita mengaji, ni hadis akhir zaman as-saghir, bukan al-kabir. 40 tanda akhir zaman in bracket kecil, tapi 90% dah berlaku dah. Saya tak ajar tuan-tuan 10 tanda besar lah. Itu kitab-kitab besar lagi. Turun Dajjal, keluar Ya'jud wa Ma'jud, turun Nabi Allah Isa, datang angin yang lembut daripada bumi Yaman. Saya tak cerita semua. Matahari terbit sebelah barat, itu jauh. Bukan jauh dengan makna apa, nak pergi tu panjang lagi. Saya nak sebut dulu tuan-tuan, akan ada daripada seorang anak, wal'iyadzubillah min zalik, minta jauh lah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Seorang anak lelaki ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, Nabi kata dalam kitab kita ni tuan-tuan, iaitulah dia ada 4 karakteristik. Tuan-tuan renung, mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara. Kalau ada, belum masih terlambat untuk feedback balik. Yang pertama kata dia tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, karakteristik yang pertama, kalau dengan kawan atau taulan atau teman cukup rapat. Boleh? Kalau bahasa mudah kita, kamcing gila. Kalau dengan member, baguslah. Silaturahim ada, alhamdulillah. Bukan kata salah. Baguslah. Okay? Kawan anak tuan-tuan ni, kalau dengan kawan, selut habis lah. Member tayar bocor 3 pagi pun dia sanggup pergi. Bagus, dia tolong. Bukan dia pergi merayau, bukan tak. Nak keluar kerja apa? Ni kawan telefon abah, tayar bocor ni, dia hantar gambar ni. Bagus. Tapi dalam pada masa yang sama, kata Nabi SAW, kalian akan tengok anak-anak kalian derhaka kepada ibunya. Okey? Berapa ramai hari ni tuan-tuan? Ni dia berkait bukan satu, tak. Dia berkait. Anak ni kalau dengan kawan, Masya Allah, tabarakallah, mantap. Khidmatnya, bantunya. 3-4 pagi pun sanggup, bagus. Dalam pada masa yang sama, kata Rasulullah, kalau dengan ibu dia, minta maaf tuan-tuan kalau bahasa yang kasar, cukup celaka anak ni, dia maki hamun mak dia. Kalau dalam kitab Jawharul Mauhum, dia panggil mak dia dengan nama mak. Nama mak dia siapa? Fatimah. Ni. Kata Nabi SAW, bagai-bagai daripada anak derhaka. Balik kerja ke, contohlah dia jaga mak dia ke, dia jaga ayah dia ke, ikutlah. Tapi dalam hadis ni cerita mak lah. Balik kerja ke, ikutlah. Ustaz buat contohlah, balik kerja ke, sampai rumah ke, ikut lagi. Mana musafir ke, sampai dekat rumah ke, tak kira lah. Mak dia ada kat rumah ke, tak kira lah. Saya buat misal mudah-mudah je, Nabi kata. Panggil nama mak dengan nama
Apa benda lah Fatimah ni, orang balik penat-penat lauk pun tak reti nak masak ke? Contoh. Kata Nabi SAW, kalau ada orang panggil mak dia dengan nama mak dia, kata Rasulullah SAW, anak tu akan mewarisi kebapaan. Panggil nama mak, kecuali dah memang orang nak cari. Lainlah cerita orang datang Taman Senangin ni, bang, abang kenal tak bang? Nah, si Pulan ni bang. Kan? Ni nama dia begian. Tu Allah Masa, itu nama mak saya tu. Mak saya Fatimah tu memang ada dekat dalam rumah. Contoh, itu lain cerita. Memang dia nak maklumkan nama mak dia tu. Nama mak siapa? Tak boleh nak sebut. Nabi kata termasuk golongan anak neraka. Mabuk nama dia tu. Nah, benda yang memang orang nak tahu tak ada masalah lah. Pergi hospital ke, cik, nama mak siapa? Tak boleh panggil nama mak, ustaz kata masuk api neraka. Tak, bukan itu, tak ada masalah lah. Bagilah tahu. Ni cerita balik-balik letih. Allah, orang tua ni. Fatimah, tak reti ke dah makan ni, basuh lah pinggan ni? Contohnya wala'ayazubillah, mak engkau tu mengandungkan kau 9 bulan 10 hari, terhege-hege bawa engkau, mengandungkan kau, beranakkan kau, lahirkan kau. Kata Rasulullah, sakit nombor 2 di atas muka bumi Allah. Lepas kau keluar pula menetik, minta maaf bahasa, ataupun menyusu badan 2 tahun. Engkau baru jadi Tan Sri sikit, baru jadi Datuk sikit, ataupun tak jadi pun lah, contoh, baru jadi toke sikit. Macam tu panggil mak. Allah, Fatimah ni contohlah nama dia, mak Fatimah. Pakaian-pakaian tu cubalah lipat. Duduk rumah ni buat apa Fatimah? Dia panggil nama mak dia dengan nama. Minta maaf tuan-tuan. Nabi kata, kalian akan tengok di akhir zaman nanti, anak lelaki dia cukup derhaka kepada ibu dia. Tadi baik dengan kawan, dia relate. Dia baik dengan kawan, dalam pada masa yang sama dia derhaka kepada ibu dia. Dalam pada masa yang sama, kata Nabi SAW, dia ni cukup taat kepada bininya. Cukup taat. Taat bini ni salah ke Ustaz? Tak salah. Masalahnya taat kepada benda yang langgar dengan cara. Bang, tolonglah bang, basuh-basuh baju tu, tu kapingan mangkuk dalam sinki tu. Abang ni tak boleh ke nak ringankan, tolong. Baginda Rasulullah SAW sebut, jangan taat kepada isteri. Itu bukan tempat dia bang. Bini kau dah letih tu, bini kau suruh kau tolong aja dia. Tu tak salah. Dah letih kan, rumah bang, tolonglah bang. Ustaz kata tak boleh taat. Dengan rumah tak boleh taat, awak buat seorang. Itu kurang asam tu. Tu tak boleh taat, saya tak boleh dengar cakap awak. Yang kata taat ni benda berlanggar dengan syarak. Bang, hari ni rasa nak pergi open house bang. Hari ni boleh tak bang free hair bang? Rasa malah lah nak pakai tudung. Tak apa abang izin. Tak apa, awak taat kepada suami tu kan. Suami izin, tak apa. Ni taat kepada jalan muka. Bang, saya ni bukan apa bang, memang kerja pejabat bang, jumpa klien bang. Kalau tak jumpa klien bang, payah. Cuma itulah saja nak bagi tahu abang lah. Memang kita orang bang, saya kalau kata lunch hour, memang kita ada jumpa klien lah, tapi kebanyakannya 80% tu klien tu lelaki lah. Ya ke? Habis tu kenapa awak buat macam mana? Kita orang memang naik kereta sama-sama, memang pergi makan sama-sama. Itulah sajalah nak bagi tahu abang. Harap-harap abang okey je lah, sebab income banyak ni. Abang okey je, janji masyuk abah kau. Janji okey, tak apa, abang izin. Dia taat kepada isteri dia atas jalan maksiat. Pergi makan berdua-dua, relax, tak ada apa. Suami pun okey. Balik 11 malam, balik 12 malam, jumpa klien lagi ni, balik 1 pagi bini, okey, tak ada masalah. Taat. Ni 3 karakteristik. Dan terakhir, dalam pada masa yang sama, kata baginda Rasulullah SAW, kalau ayahnya masih hidup, dia suka jauhkan diri daripada ayah dia. 4 ni dah gabung sekali dah. Tadi amalan benda yang baik akan nampak muka, benda muka nampak baik.
Itu habis cerita satu part lah. Masuk pada part yang kedua, berdilid dengan kita, berkait dengan kita. Kalian akan tengok akhir zaman. Kalau dengan member Sami'na wa Ata'na, memang power lah Ustaz, saya memang respect betul lah Ustaz, okey lah, Alhamdulillah, tak ada masalah. Tapi dalam pada masa yang sama, Ustaz minta maaf, dengar kata dia hantar orang tua dia pergi pusat jagaan orang tua. Orang tua dia menangis Ustaz. Orang tua dia tak nak Ustaz. Orang tua dia kata, aku besarkan kau bagian-bagian, apalah salahnya aku tumpang rumah kau. Dah, besok kau dah tak nak dah. Besok kalau kau susah, besok bagian-bagian. Buat derhaka kepada ibu dia. Dalam pada masa yang sama, kalau bini dia cakap, semua dengar. Benda yang maksiat pun okey. Benda baik kita dengar lah, cakap rumah kita, apa masalahnya? Baginda Rasulullah SAW pun tak ada masalah ringankan tulang Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala. Tak ada masalah. Benda yang maksiat dengar, tak apa. Janji duit banyak, janji masyuk, janji bulan-bulan letup-letup, tak peduli halal haram. Dalam pada masa yang sama, nombor 4 kata Rasulullah, kalau ayah dia ada, tak kira lah. Dia balik kampung ke, ayah dia datang ke, ziarah dia Taman Senangin ke, contoh lah, saya buat misal. Bapak makan dekat meja, dia duduk depan TV. Minta maaf lah. Kalau dah ada bayang-bayang macam ni tuan-tuan, hati-hatilah. Ataupun anak kita ke, ataupun kita sebagai ayah, ada ayah kita ke, minta maaf lah tuan-tuan. Waktu ayah tu nak duduk dekat TV pula, nak sembang-sembang, dia pergi dekat dapur pula, ataupun masuk bilik pula. Suka menjauhkan diri daripada bapa dia. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 4 perkara ini tadi dikaitkan dengan karakteristik ini tadi. Kata Rasulullah, ketika itu ajal, waktu yaumul qiyamah, mata hitam itu tadi lebih dekat berbanding mata putih. Tak faham. Banding hitam dengan mata putih, tak faham. Kalau dah ada macam ni, karakteristik macam ni, kau tunggu 10 tanda tu nanti yang datang. Bukan lama. Sahabat tanya, bukan lama tu macam mana? Cepatlah. Tak lama lagi benda yaumul qiyamah, alamat al-kabir, yaumul qiyamah daripada sudut tanda-tanda besar akan muncullah. Cepat, dekat, terlalu hampir. Sahabat tanya, hampir tu macam mana? Dekat tu 1 minggu ke, 2 minggu ke, 3 minggu ke, sebulan ke, setahun ke? Rasulullah tak sebut. Tetapi di saat itu kalian akan tengok 10 tanda besar akan datang dengan cepat. Iaitulah lebih cepat, lebih hampir, lebih dekat berbanding mata hitam dengan mata putih. Ulama tafsir, mata hitam dengan mata putih ni jaraknya berapa? Jaraknya berapa mata hitam, mata putih? Ada jarak ke? Berapa jarak? 1 inci pun tak sampai. Lagi dekat berapa jaraknya? Tak tahu. Wallahualam. Ketika itu lagi hampirlah 10 tanda besar akan datang kepadamu. Tanda hitam, mata hitam dengan mata putih itu hampir dah. Hampir lagi 10 tanda besar. Wallahualam. Jadi tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, kita nampak pada malam barakah ni tuan-tuan, bila kita dengar berkenaan dengan tanda-tanda akhir zaman ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, yang pertama kita nak muhasabah diri kita. Bukan kerana kita nak kata orang, dia dah ustaz anak saya, ada dah ustaz menantu saya, dia kalau macam ni, tak, itu satu sudut yang lain. Mudah-mudahan kita dapat sampaikan, mudah-mudahan kita dapat sebarkan pada dia, mudah-mudahan. Tapi yang paling penting, kita mengaji ni untuk kita. Kita mengaji ni untuk faham, untuk kita bawa. Maknanya ustaz, saya rasa ada karakteristik tu pada saya. Kadang-kadang orang tua saya ni bagian-bagian biasa tuan-tuan. Orang tua ni tuan-tuan, lagi tua dia lagi macam budak-budak perangai. Lagi tuan-tuan. Macam mana dia sayang dia. Lepas tu Nabi kata, ya Allah, kasihanilah kedua ibu bapaku seperti mana mereka mengasihaniku di saat aku kecil. Maka sebab tu tuan-tuan, kita ambil khulasah pada malam yang mulia ini tuan-tuan, secara mukaddimah lah dah, secara orang kata panah-panah enjin, orang kata sekadar asasnya dulu, mukaddimahnya dulu, kita dapat belajar berkenaan dengan bagaimana akhir zaman yang semakin hampir. Jangan duk kata lama lah.
Oh, lambat lagi Ustaz, daripada dulu duk dengar akhir zaman. Nah, tak kiamat pun. La ilaha illallah. Nah, jangan cakap itu. Nah, asyik dengar je akhir zaman. Jangan tuan-tuan. Ya, mudah-mudahan insya-Allah perkongsian kita pada malam yang barakah ni tuan-tuan secara asas dulu nah. Nanti insya-Allah kalau ada rezeki Ustaz nak minta lah, kalau tuan-tuan tak keberatan untuk tuan-tuan beli satu kitab ni, nanti Ustaz cuba send gambar tu ataupun belian kitab tu di dalam Shopee. Tak apalah, Shopee juga kan. Nah, Shopee jadi rujukan utama lah. Kalau boleh tuan-tuan tak keberatan, mungkin nak pergi ke Masjid India ke apa ke jauh agaknya lah, ataupun nak bawa kitab tu dan sebagainya. Jadi kalaulah ada inisiatif daripada pihak surau Abu Bakrin As-Siddiq ini tadi di Taman Senangin ni, Ustaz mengharapkan kalau bolehlah sambil-sambil mengaji, sambil-sambil tobat, sambil-sambil dengar Ustaz kuliah tu, boleh buat catatan kan. Sebab nampak gayanya, nampak dah setiap bulan Ustaz hadir dekat sini. Nah, jadi kalau bolehlah, Ustaz tahu yang ada depan Ustaz ni semua level-level Imam Syafi'i, Ustaz tahu kan. Dia tak bawa kitab kan, tak apalah, cuma kalau boleh. Nah, besok maknanya kita, Ustaz bagi tahulah ni rujukan dia, ni rujukan dia. Jadi mudah-mudahan insya-Allah sedikit banyak, kadang-kadang tak tulis pun. Nah, kadang-kadang belik-belik, tak apa, sekurang-kurang biar kita datang tu, selain kita dengar, selain kita faham, kita ada buat catatan. Mudah-mudahan itulah menjadi bekal dobet tulisan kitab kita, menjadi bekal kita besok di negeri akhirat. Jadi Ustaz rasa cukup dululah setakat ni. 8.50 kuliah kita, insya-Allah ada rezeki, ada masa, ada kelapangan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan peluang kepada kita. Sebab pihak surau pun dah tanya Ustaz dah bulan 6 jadual tu ada kosong ke tidak. Jadi tak sempat nak balas lagi, tak sempat nak cek. Maknanya nampak kalau ada rezeki. Nah, kalau ikut-ikutkan terus terang nak cakap tuan-tuan, nah, Ampang dengan Senangin ni petak juga pun dia ni naik motor datang sini tuan. Nah, boleh tahan, tapi Ustaz rasa seronok sebab dapat ra'i kan. Nah, dia kadang-kadang ra'i tu bukan nak kata angkat kita, sanjung kita, tak. Nah, kadang-kadang tanya khabar. Jadi kadang-kadang tertarik lah rasa. Nah, kadang-kadang masjid kita pergi tu, habis-habis ceramah menonong yang keluar kita. Nah, tak ada tegur apa, tak ada apa lah. Nah, tambah-tambah sekarang kadang-kadang sagu hati tu bank in, tak kisahlah. Nah, bank in tu okey lah, tak ada apa. Balik Allah lah, lepas main syak keluar je. Nah, kalau dulu tu sekurang-kurang adalah tegur-tegur ke, Ustaz daripada mana, okey lah. Nah, jadi nampak di sini tu macam close. Nah, nampak macam Ustaz pergi apa-apa. Nah, hari tu datang kuliah subuh. Habis daripada Gombak Imam Qiyamulai. Orang pukul 7.30 dah balik dah. Aku kena tarik dengan jemaah 8.30 pintu pagar depan lagi. Nah, duk berborak lah. Nah, ceritalah nampak keluh, nampak seronok lah. Maknanya nampak tu tak ada gap. Nah, jadi insya-Allah kalau kata ada rezeki, Ustaz pun sebenarnya kalau ceramah umum-umum tak ada kitab, lama-lama habis modal juga tuan-tuan. Nah, tak tahu juga, tapi sekurang-kurang tuan-tuan ada kitab, Ustaz ada kitab. Jadi semangat sikit kita nak mengaji. Catatan waktu Ustaz mengaji dengan Tok Guru tu, Ustaz boleh sampai pada tuan-tuan, boleh share. Mudah-mudahan itu kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Sekali lagi Ustaz mohon maaf kalau terlajak, terlebih masa dan sebagainya. InsyaAllah ada rezeki nanti kita jumpa pada kuliah-kuliah yang akan datang. Ustaz doakan mudah-mudahan ahli jemaah di surau Abu Bakar As-Siddiq terus begini insya-Allah, solat berjemaahnya, ukhuwahnya, silaturahimnya, dan yang paling penting mudah-mudahan insya-Allah, mudah-mudahan jika ada rezeki lagi kita berjumpa pada sesi akan datang. Kalau tak ada rezeki lagi insya-Allah, yakin dan pasti mudah-mudahan bukan setakat atas dunia tetapi di dalam negeri akhirat bersama dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la
tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wardina wardana ya maulana da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.